Suami boleh berpoligami walau isteri tidak setuju. Itulah hakikat yang dibenarkan menerusi Seksyen 23/6 di bawah enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Enakmen itu tiada menyebut bahawa suami perlu mendapat persetujuan isteri untuk berpoligami. Sebaliknya, hanya perlu mendapatkan pandangan isteri. Dan jika isteri tidak setuju sekalipun, jika hakim melihat si suami menepati rukun dan syarat nikah yang ditetapkan, maka hakim boleh meluluskan permohonan poligami tersebut. Justru timbul persoalan bagaimana wujudnya skam poligami ini di saat enakmen undang-undang sebegini adil. Apa yang dimanipulasi dalam skam poligami ini? Adakah ia melibatkan suami yang tidak bertanggungjawab yang mengetahui mereka tidak akan melepasi syarat-syarat berpoligami, atau ia sekadar dakwaan berikutan sentimen kecemburuan wanita atau isteri? Juga satu perkara yang perlu dijawab. Adakah masalah dokumentasi atau dokumentasi dipalsukan menjejaskan keabsahan satu-satu perkahwinan dari segi syarak? Bersama saya Finas Yunus, kita lontarkan semua kekeliruan ini sebentar lagi. Membincangkan topik wujudkah skam poligami, pada malam ini kami bawakan 3 panel yang selayaknya untuk membincangkan topik pada malam ini, iaitu panel pertama kami di studio merupakan pengarah Jawi Tuan Haji Muhammad Ajib Ismail. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji kerana bersama dengan analisis walaupun kita berjiran. Ini pertama kali Tuan Haji di analisis. Ya, pertama kali saya berada di analisis ini. Baik, terima kasih Tuan Haji. Dan di sebelah Tuan Haji kami bawakan aktivis masyarakat merupakan Puan Monadin yang merupakan antara NGO yang lantang menyuarakan tentang topik ini. Dan juga tidak kami lupakan Mufti Negeri Perlis, Datuk Dr. Asri Zainul Abidin di talian Skype kami. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada malam ini. Sebelum kami ke talian Skype bersama dengan Datuk Dr. Mufti kita, saya ingin terus ajukan persoalan berkenaan dengan skam poligami ini. Saya yakin ramai wanita dan para suami yang berpoligami atau berhasrat untuk berpoligami sedang ternanti-nanti berkenaan dengan perbincangan kita pada malam ini. Tapi mungkin sebelum lontarkan soalan pertama saya kepada Tuan Haji Adib terlebih dahulu, benarkah skam poligami ini sebenarnya Tuan Haji sudah lama berlaku, cuma istilah yang baru digunakan dan ia bukan sahaja melibatkan poligami, malah monogami, iaitu pernikahan kali pertama turut sudah terlibat dengan sindiket ini Tuan Haji. Okey, terima kasih Safinas. Sama-sama. Sebenarnya sepanjang pengetahuan saya lah sebagai pengarah Jabatan Agama Islam dan Persekutuan, kita tidak pernah mendapat apa-apa laporan berkaitan dengan skema poligami ini. Cuma dalam tempoh mutakhir ini kita ada membaca dalam surat khabar dan juga dinyatakan oleh Yang Amat Arif Ketua Hakim Syar'i, barulah kita menyedari bahawa isu ini ada, tetapi ia lebih kepada bagaimana mungkin pemohon ataupun orang yang memohon untuk menikah secara poligami itu mungkin menyalahgunakan ataupun memalsukan dokumen, ataupun mungkin dia bersubahat dengan pihak-pihak di luar sana bagaimana mereka menggunakan pihak ataupun orang tengah untuk membuat penipuan. Sebagai contoh, kemungkinan pemalsuan tentang alamat isterinya ataupun penerimaan dokumen berkaitan dengan permohonan poligami di mahkamah ditandatangani oleh pihak lain, bukan isterinya, ataupun mungkin berlaku pemalsuan dokumen-dokumen yang diuruskan oleh orang tengah. Jadi berdasarkan pada maklumat yang saya dapat daripada bahagian penguatkuasaan, sepanjang 2 tahun lebih saya menjadi pengarah Jawi, maknanya kita tidak pernah mendapat apa-apa maklumat tentang berlakunya skema poligami. Ini yang saya dapat beri maklumat lebih awal, begitulah. Puan Monadin, pengarah Jawi, 2 tahun menjawat jawatan pengarah Jawi, tidak pernah mendapat sebarang laporan, dan Puan Monadin tampil dengan satu term baru, skam poligami. Kongsikan Puan.
pada pendapat peribadi saya lah, salah laku dalam menguruskan pernikahan, ya, menyalahi undang-undang agama dan juga undang-undang negara, saya rasa dah lama berlaku. Okey, macam yang Tuan Haji Ajib cakap tadi kan, sama ada memalsukan alamat, memalsukan tanda tangan kan, tapi mungkin dia tak dipandang serius kerana tidak wujudnya satu perkataan, simbol untuk mewakilkan perbuatan tersebut. Jadi bila sekarang tiba-tiba keluar perkataan poligami scam, kan, perkataan scam itu mungkin agak sensitif kepada sesetengah orang, dan masyarakat mula memberikan masa dan pandangan untuk melihat apa itu scam, apa itu poligami scam, kan, dan kerana itulah tiba-tiba poligami scam ini jadi famous, mula dipandang berat, dan akhirnya saya rasa pihak berkuasa ataupun badan-badan yang berkaitan dengan syari'i Malaysia mengakui wujudnya poligami scam, kan. So poligami scam ni sebenarnya saya yang timbulkan perkataan ni, saya yang cipta. Bila saya mahu menulis dan membawa perkara ini ke tengah, saya berbincang dengan tim saya, kita nak cari satu perkataan yang senang untuk disebut dan boleh didefinisikan dengan mudah, dan masa tu berlakunya Macau scam. Jadi kita kata okay, let's call this polygamy scam. So polygamy scam itu bermakna proses berpoligami yang menyalahi undang-undang agama dan juga undang-undang negara. Polygamy scam tidak merujuk dan mengatakan poligami itu adalah scam. Tidak. Okey? Poligami itu adalah satu proses yang membenarkan seorang lelaki Muslim berkahwin 2, 3 atau 4. Itu adalah poligami. Okey? Dan poligami scam adalah proses berkahwin banyak itu, sama ada kedua, ketiga atau keempat, tapi dilakukan dengan cara yang kita anggap tidak sepatutnya berlaku lah. Okay. Itu maksudnya di sini boleh kita huraikan, kita boleh terangkan kepada penonton kita, skam poligami yang digunakan, termas skam poligami yang digunakan oleh Puan Monadin itu mencakupi tentang pemalsuan dokumen, membayar sindiket luar untuk memudahkan proses pernikahan yang tidak menepati ciri-ciri untuk berpoligami. Begitu, betul. Tuan Haji? Saya rasa itu wujud berlaku, tetapi ianya tidak dilaporkan kepada pihak kami, cuma dia berlaku di luar sana. Bagaimana ia berlaku, kemungkinanlah kerana pihak suami merasa bahawa permohonan ini mungkin akan mendapat bantahan, ataupun mungkin dia takut dengan isteri ataupun dia takut dengan family ataupun sebagainya. Jadi yang ini saya difahamkan berdasarkan pada laporan memang ada, memang berlaku, di mana berlaku pemalsuan. Sebab kadang-kadang ada pihak yang ingin mencapai matlamat, tetapi dia menyalahgunakan peraturan yang ada. Dan yang kedua, sepatutnya lelaki itu dia kena berani untuk menyatakan permohonan itu di depan hakim, dan isteri akan dipanggil di depan hakim untuk memberikan keterangan. Dan walaupun Safina sebut tadi bahawa Seksyen 23 tu merujuk kepada hakim akan membuat keputusan berdasarkan kepada keterangan isteri. Jadi kemungkinan apabila seorang pemohon itu takut bahawa keterangan isterinya ini akan menggagalkan dia, akhirnya wujudlah mungkin orang-orang tengah yang mengambil kesempatan, Puan, ambil kesempatan, dan pastinya dia mengambil kesempatan itu bukan kosong. Dia mungkin dengan tujuan fulus, kemungkinan dengan tujuan duit ataupun sebagainya. Kemungkinan itu saya dipahamkan ada berlaku, dan juga di peringkat kita menasihatkan mereka kenalah berani untuk memohon kalau untuk berkahwin, sebab kita mempunyai akta undang-undang keluarga dan kita mempunyai akta kesalahan jana syariah yang pastinya siapa yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan. Dan yang kedua, orang yang memohon
dan membuat penipuan juga akan dikenakan tindakan. Cuma bagi mereka yang belum dikenakan tindakan, mereka perlu berhati-hati bahawa mereka telah membuat satu penipuan dan pastinya ia merupakan satu perkara yang tidak disenangi dalam Islam lah. Ya, betul. Maksudnya di sini scam poligami ini sebenarnya sindiket yang membantu pasangan yang mencari jalan mudah untuk melangsungkan pernikahan berpunca daripada tidak mendapat restu atau menyembunyikan perkahwinan daripada isteri pertama. Jadi kita jelas dekat situ tentang terma scam poligami dan ia sebenarnya telah wujud lama, sudah dah berpuluh tahun. Cuma laporan secara terperincinya tidak diterima oleh pihak Majlis Agama Islam Negeri. Baik, saya tanya kepada Puan Monadin. Puan ada menyatakan dalam isu ini, walau apa pun alasan diberi, sama ada mahu memudahkan poligami dan sebagainya, peraturan harus diikuti dan dihormati. Apabila ada bukti berlaku pelanggaran kepada undang-undang tersebut, tindakan harus diambil secara telus. Setakat hari ini, Puan Mona, mungkin Puan boleh kongsikan bentuk penipuan ataupun nak reveal nama tu tak boleh lah sebab dalam siasatan. Bentuk penipuan yang berlaku di kalangan kaki tangan mahkamah ataupun agensi penguatkuasaan itu sendiri atau bagaimana? Bagi saya, poligami scam ini asalnya semestinya berpunca daripada seorang suami. Ya. So hasrat dia untuk bernikah lagi, kan, dan kemungkinan beliau tidak mahu melalui saluran yang betul. Sebab seharusnya beliau membuat permohonan kepada mahkamah untuk memohon berpoligami. So macam yang apa Tuan Haji cakap tadi, so bila suami memohon, mahkamah akan mengeluarkan affidavit saman yang memanggil isteri untuk hadir ke mahkamah bersama suami, bersama juga bakal isteri untuk sama-sama mendengar keterangan sama ada suami ini layak ataupun tidak. Kan, dan masa tu isteri yang hidup lama dengan suami akan menyatakan sama ada mungkin dia tidak bersetuju dengan reason dia dari segi nafkah zahir dan batin dan sebagainya, tapi macam yang Tuan Haji kata, hakim berhak membuat keputusan yang muktamad. So saya rasa bermulanya punca poligami scam ini ialah apabila suami tak mahu untuk melepasi proses itu, kan. Jadi suami sama ada mencari orang yang dikatakan sebagai sindiket yang menguruskan A to Z, tapi ada juga bukti yang saya terima laporan yang tidak diuruskan oleh sindiket tetapi diuruskan oleh kawan tolong kawan, kerana kawan ini berada di dalam jabatan ataupun bahagian syar'i yang membolehkan beliau untuk membantu beliau dan mungkin juga rakan-rakan beliau, kan. Dan kalau Fina saya tanya saya tadi, adakah terlibatnya penglibatan mahkamah, saya ingin mengatakan secara ini adalah aduan yang telah pun dibuat kepada pihak SPRM pada bulan Mei 2020, bukan hanya melibatkan mahkamah tetapi melibatkan hakim mahkamah syariah. Allahu Akbar. Okey. So buktinya sangat jelas dan nyata. Kalau saya ada masa saya boleh elaborate bagaimana dia bermula. So hakim itu adalah kawan kepada suami, kepada lelaki. Dikatakan kawan satu sekolah, kawan satu universiti, tapi profession masing-masing berbeza, seorang pensyarah, seorang hakim. So apabila si suami mahu berkahwin lain, so suami telah dipercayai meminta bantuan kawan ni. So tapi isteri hanyalah mendapat tahu 3 tahun kemudian. Okay, 3 tahun kemudian apabila dipercayai isteri kedua itu mula menghantar gambar bagi memaklumkan perkahwinannya, mungkin dia dah tunggu lama sangat. Okey, so isteri disebabkan kenal bagi hakim ni, dia pergi mengadu ke hakim. Hakim kata, betul suami you dah kahwin. Suami you sebenarnya kahwin kat sempadan, tapi saya tolong daftarkan. Okay. So itu adalah pengakuan yang dibuat oleh hakim tersebut. Kemudian isteri telah menjalankan siasatan sendiri dengan menggunakan e-syari'i masuk ke dalam talian dan mendapati permohonan perkahwinan suaminya bukannya kahwin di Thailand. Sebaliknya berkahwin di Malaysia. Apabila dia berkahwin di Malaysia, di Masjid Wangsa Maju, secara jelasnya pastilah harus melalui certain proses. Okay. So termasuklah sepatutnya dimaklumkan kepada isteri dan dipanggil ke mahkamah. So isteri dengan saya rasa dalam hal ini isteri agak bijak. Isteri telah mendapatkan semua dokumen perkahwinan suami sebelum konferensi suami, dan isteri melihat nombor 1 permohonan poligami oleh
oleh suami, ada beberapa benda tempat permohonan poligami ditulis di Kulai Johor, sebaliknya berlaku di Mahkamah Wilayah Persekutuan, di Masjid Wangsa Maju. Kemudiannya affidavit saman, iaitu surat daripada mahkamah yang meminta isteri hadir ke mahkamah, ditandatangani secara palsu oleh isteri, yang mengatakan seolah-olah isteri hadir di mahkamah, sebenarnya isteri tidak tahu apa-apa. Maklumlah perkahwinan dah berlaku 3 tahun sudah. Lepas tu semasa di mahkamah, masa diambil keterangan dan dikeluarkan perintah mahkamah, dokumen yang dikeluarkan oleh mahkamah. Okey, dokumen ini dikeluarkan oleh mahkamah dan ditandatangani oleh hakim tersebut yang mengatakan isteri hadir masa itu. Sedangkan isteri tidak hadir. Ini adalah satu pemalsuan fakta yang daripada dokumen yang diterbitkan oleh mahkamah sendiri, ditandatangani oleh hakim. Jadi isteri dah ada, isteri pergi challenge husband dia. Saya tidak pernah tahu, dah 3 tahun saya tak pernah hadir, macam mana dokumen ini mengatakan saya hadir. So suami ni boleh teks dekat hakim, dan hakim jawab WhatsApp ni, dan kita ada bukti ni semua sebab isteri dah manage to screenshot dan simpan. Hakim kata tak apa, you pergi email pendaftar nama sekian, saya akan minta pendaftar ni tukar informasi tu, so kita keluarkan perintah mahkamah yang baru. So isteri dah ada perintah mahkamah yang lama, ada perintah mahkamah yang baru kemudian yang dikeluarkan, yang mengubah tarikh, yang mengubah fakta, yang mengatakan kemudian isteri tidak hadir, ditandangani oleh hakim tersebut. Okay. Jadi So ini adalah satu bentuk penglibatan yang saya percaya sebenarnya kawan membantu kawan, dan kawannya bekerja di mahkamah, dan kawannya adalah seorang hakim, dan aduan ini telah pun dihantar kepada SPRM. Kan? Tapi kita sedang menunggu maklum malas daripada SPRM, sebab saya pun telah menyebutnya 2-3 kali dalam Facebook saya, masa saya bersiaran dengan TV Sinar dan sebagainya, tapi kita masih menunggu. Tapi kita telah pun, saya rasa kita telah pun menghantar laporan susulan kepada pihak integriti yang memantau kerja-kerja SPRM. Baik, InsyaAllah. analisis berhad seketika. Kita bersama dengan Datuk Mufti kita selepas ini, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah kami analisis, dan Assalamualaikum kepada Mufti Negeri Perlis kita, Datuk Dr. Asri. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Finas. Terima kasih Datuk kerana bersama dengan analisis pada malam ini langsung dari Perlis katanya, ya Datuk? Ya, saya Baik, Datuk, kami di terus pada Perlis hijau pun ada di merah. Baik Datuk, kita nak terus kepada perbincangan kita pada malam ini. Dalam satu artikel, Datuk ada menegaskan bahawa tidak ada siapa menjadi mangsa skam poligami. Malah Datuk juga berpendapat jika seseorang menyatakan poligami adalah skam, menunjukkan dia telah mencerca satu peruntukan yang ada dalam agama dan menganggap poligami sebagai satu perbuatan yang keji. Mohon Datuk perincikan perkara ini, Datuk. Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Finas dan semua penonton, ahli panel dan rakyat Malaysia lah yang mengikuti sidang ataupun siaran ini. Pertama, kita kena jelas bahawasanya poligami ataupun ta'addud ini adalah sesuatu yang dibenarkan oleh syarak. Ya. Ini dahulu. Untuk membolehkan poligami itu dibenarkan oleh syarak, sah di sisi perkahwinan, sama sahaja dengan perkahwinan yang lain. Ada wali, ada saksi, ada lelaki dan perempuan, ada akad, maka sah perkahwinan. Ya. Yang selain daripada itu merupakan urus masalah pentadbiran dan urus takbir yang di bawah urus takbir atau kita panggil siasah syariah. Saya bimbang apabila pihak-pihak yang tertentu menggunakan istilah ini, dia seolah-olah indirectly ataupun dia berniat, tidak berniat, saya tidak pasti, tetapi cuba memberikan satu perasaan kepada orang ramai seolah-olah poligami adalah sesuatu yang buruk, sehingga dia walaupun dia tak bercakap seperti itu, tetapi dia mengangkat isu itu sedemikian rupa, kerana padahal penipuan itu bukan saja berlaku dalam poligami. Orang menipu dokumen. Dalam monogami, kahwin yang pertama ada menipu pendapatan, tak menyatakan tentang status HIV dia, ada juga menipu alamat. Itu tak ada kaitan dengan soal poligami ataupun tidak poligami, kerana penipuan kadang-kadang merupakan tabiat ataupun ada orang tertentu dia suka menipu di atas tujuan-tujuan tertentu. Saya hari ini saya tak berapa pusing kes ni, tapi saya membaca artikel Puan Mona ini. Umpama saya nak buat contoh lah, minta maaf lah, satu contoh saya buat. Dalam artikel Puan Mona tentang, kerana dia membabitkan Negeri Perlis, nama saya pun disebut di situ.
Dalam artikel yang menyatakan seorang sahabat dia itu telah berlaku seperti mana yang dia tulis lah. Jadi saya semak tentang artikel ini, baru saya semak. Dalam itu Puan Mona menceritakan apa yang berlaku pada rakannya. Bila saya semak tadi, saya dapati ia bukan rakannya, tapi itu merupakan saudara kandungnya, kakak ataupun adiknya. Okey, bolehkah kerana hanya Puan Mona tidak bercakap benar dalam artikel dia tentang keadaan itu, lalu saya nak menyatakan contoh ni, saya nak menyatakan Puan Mona ni seorang scammer, cakap tidak benar, memberi dokumen palsu, maka apa saja yang datang daripada Puan Mona ini ataupun apa-apa saja scammer. Saya tidak boleh bersikap demikian. Hanya kerana ada 1-2 kes yang demikian ataupun hanya ada 1-2 tindakan Puan Mona yang saya rasa tidak benar, lalu nafikan hal-hal yang lain. Demikian juga tentang masalah poligami ini. Ada 1-2 kes, lalu kita nak mengangkat seolah-olah poligami ini sesuatu yang buruk pada pandangan mata masyarakat, walaupun kita tidak sebut demikian. Tetapi itu akhirnya akan menjerumus ke arah itu. Al-Quran menyebut tentang hukum hakam Tuhan. Allah menyatakan, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu sesiapa yang membesar syiar-syiar Allah, yakni hukum hakam Allah, peraturan-peraturan Allah, ia lambang kepada ketakwaan jiwa. Apabila kita sebut nikah, oleh kerana ada 2-3 orang menipu alamat, tak bagi tahu status gaji yang sebenar dalam nikah, lalu kita pun buat kesimpulan scam nikah. Bila ada 2-3 kes salah, kita buat kesimpulan salah, hukum tu kita sanakan dengan sesuatu yang tidak elok. Saya nak menyebut hatta pada zaman Nabi SAW ada orang yang tipu. Macam saya sebut tadi, orang tak tipu. Tadi saya sebut contoh tipu dokumen. Ada orang tipu dalam artikel, ada orang tipu dalam penggunaan tertentu. Petipu ini bukan kerana poligami, tapi tabiat orang itu. Tabiat dia yang salah. Hatta sebab itu Nabi SAW pada zaman baginda, apabila datang kepada baginda kes-kes yang mana orang lawyer ni dia cakap pandai. Dia lain benda yang betul ni, lain maklumat yang kerana kefasihan dia, hatta Nabi SAW hukum berdasarkan kefasihan dia. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW menyatakan, "Innama ana bashar." Aku ni manusia. Wa la'alla ba'dukum yakun alhana bi hujjati min ba'd. Sebahagian kamu lebih fasih hujahnya daripada sebahagian yang lain. Faman qata'tu lahu min haqqi akhihi qit'atan fala ta'khudhuhu fa innama qata'tu lahu qit'atan minan nar. Siapa yang aku bagi satu bahagian hak kepada saudaranya, bukan hak dia, jangan diambil kerana itu merupakan potongan daripada api neraka. Maksudnya, oleh kerana kefasihan dia hatta depan Nabi, Nabi berikan sesuatu yang bukan hak dia. Nabi kata kalau diambil itu merupakan potongan daripada api neraka. Itu satu. Kedua, saya sikit je saya nak sebut. Poligami ni, saya bukan nak suruh semua lelaki poligami. Tetapi saya duka cita jika sekiranya orang yang cuba menunaikan perkara yang halal itu, kita momokkan dengan cara yang begitu buruk, disebabkan kes-kes tertentu yang bukan ketidakcukupan itu memang tak wajar, tapi ia bukan ketidakcukupan hukum syarak, tapi ia ketidakcukupan urus takbir dan pentadbiran. Ya. Itu kita nak kena jelas di situ. Ya. Baik, terima kasih Datuk. Mohon kekal di talian Skype. Tuan Haji Adib, saya bertanyakan, adakah sedikit ini wujud berikutan pejabat agama atau mahkamah syariah kita menyusahkan dan menyukarkan proses poligami, Tuan Haji? Saya ingat sebenarnya itu tidak sebahagian besar daripada masalah yang wujud. Sebab sebagaimana yang Sohibul Samah Datuk Dr. Mufti tadi menyebut bahawa di mana-mana juga berlaku pemalsuan dan kemungkinan ada juga berlaku perundingan dalam proses-proses untuk mendapatkan apa yang dia nak. Jadi berdasarkan kepada apa yang ada, sebagai contoh di Persekutuan kita ada Akta 303. Ianya tidaklah menyukarkan kepada orang-orang Islam untuk memohon berkahwin ataupun untuk melaksanakan segala
keperluan yang dia nak. Makna proses-proses ini adalah untuk menjaga kepentingan beberapa pihak. Sebagai contoh, maknanya kalaulah seorang itu berdasar kepada Seksyen 23 sebagai contoh, lelaki ingin berkahwin, maknanya dia perlu memohon kepada mahkamah. Dia sebenarnya adalah satu proses untuk mahkamah menilai sejauh mana kemampuan lelaki itu untuk berkahwin. Dan bagaimana isteri yang dipanggil ke mahkamah ini juga memahami tentang apa yang dipuan oleh suami, dan dia juga akan mendengar apa sebenarnya yang suami janjikan kepada dia. Sebagai contoh, dia akan pemohon akan memberitahu mahkamah berapa nafkah yang dia akan berikan kepada isteri yang pertama dan berapa yang akan diberikan kepada bakal. Maksudnya kadang-kadang berlaku pemalsuan mungkin kerana suami mungkin tidak mampu. Yang kedua, kadang dia tidak mampu untuk mendepani isteri dia ataupun keluarga dia. Ini sebab itulah pada saya secara umumnya undang-undang yang ada sebenarnya bukanlah penyebab kepada isu ini, tetapi kadang-kadang kerana seseorang itu dia ingin mencapai hasrat dia dan dia akan menggunakan segala jalan bagaimana dia dapat memenuhi kehendak dia. Jadi ia berbalik kepada individu lah maksudnya. Individu. Baik, saya bertanya kepada Puan Muradin. Kita tahu syarat-syarat yang dikenakan untuk poligami kelihatan ketat atau berat kepada pihak pemohon atau suami, dan peruntukan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan isteri dan anak-anak di bawah tanggungannya seperti yang dikatakan oleh Tuan Haji Adib sebentar tadi. Cuma saya nak membawa perbincangan ini ke arah yang lebih realistik. Jika si suami memang sudah terlalu menyayangi isteri kedua, maksudnya yang tentang penipuan di peringkat mahkamah itu kita faham itu memang berlaku penipuan, cuma ini lebih realistik. Jika si suami memang sudah terlalu menyayangi bakal isteri kedua walaupun tidak mampu dari sudut keuangan, bagaimana mungkin kita mahu menghalang? Bukankah ia akan membawa kepada ke arah yang lebih buruk, iaitu zina? Atau pejabat Majlis Agama Islam sendiri, Mahkamah Syariah sendiri punya cara untuk mengenangani isu-isu sebegini? Puan Mona daripada sudut pandang seorang aktivis. Finas, disebabkan Dr. Mazhar menyebut nama saya, so boleh saya jawab dulu? Silakan Puan. Okey. Untuk Dr. Mazhar, bila Dr. Mazhar kata seolah-olah menggambarkan saya ini menipu kerana saya tidak mendedahkan identiti kawan saya yang sebenar. Saya rasa Dr. Mazhar sebagai seorang mufti mesti maklum bila kita menulis secara terbuka, kan, kita tidak boleh mendedahkan identiti, kerana kalau saya sebut dia tu kakak saya akan terus mendedahkan identiti siapakah lelaki itu. Siapa lelaki kepada kakak saya itu? Kan? Jadi bila saya menulis yang dikeluarkan, dokumen-dokumen yang puan keluarkan banyak nama tu saya tengok orang lain. Boleh pula dedah tu. Saya rasa kalau setakat yang saya malah tidak ada nama, tapi saya tak tahu, mungkin sebab tu saya pernah mencabar Datuk Mazhar. So kita boleh berjumpa secara empat mata, kan? Jadi kita boleh berbincang daripada okey, tak apa. Saya cuma nak menjawab kenapa saya tak dedahkan identiti, kerana kalau saya dedahkan identiti, kan, dia tak boleh dari segi undang-undang. Orang boleh menyaman kita, terutamanya bila dia memberikan kesan yang tidak baik. Kan, kalau saya dedahkan identiti kakak saya, sebab saya ni, maksudnya bukan kakak saya dikenali. Saya ni mempunyai seorang businesswoman. Saya ada lebih kurang 70,000 followers. Kalau saya sebut itu kakak saya, secara automatik orang-orang di Jitra Kedah akan tahu siapa lelaki itu yang telah mengamalkan poligami scam. Siapakah wanita kedua itu, kan, yang telah pun mengambil suami orang, dan saya melihat kesannya akan memberikan yang tidak baik kepada lelaki itu. Sebab beliau, bekas abang ipar saya, adalah seorang profesor pensyarah di UiTM Perlis yang juga dikenali, kan. Jadi saya tidak boleh mendedahkan identiti, tapi disebabkan Dr. Mazhar telah mendedahkan identiti mereka, je saya terpaksa, saya tak boleh cakap apa. Okey, yang kedua, bila Dr. Mazhar cakap penipuan ni satu tabiat, okey, seolah-olah adakah kita, terutamanya pengamal undang-undang, pemerintah, penjawat awam, seolah-olah merelakan penipuan itu boleh dilakukan oleh sesiapa saja hanya kerana dia satu tabiat? Bukankah tabiat itu adalah tabiat yang menyalahi undang-undang dan mesti dihentikan? Saya tidak kata dia dihalalkan, tapi saya kata bahawasanya ia tidak kaitan dengan sistem, ia berkaitan dengan perangai orang. Macam puan tadi, tak mau dedahkan family puan, tetapi puan dedahkan mahkamah yang lain.
mahkamah itu, tadi pun sebut mahkamah-mahkamah yang lain, pihak-pihak yang lain. Seolah begitu. Saya Untuk tidak diri pernah kita, menyebut kita nama ada, siapa, tapi saya harus bila menyebutkan. sebut mahkamah, dia ada Datuk, hakimnya. kalau you Dia ada said just now, saya negerinya. mesti being transparent. Kan, certain part mahkamah, saya mesti sebutlah kalau saya bercerita pasal mahkamah. Saya tidak boleh bercerita pasal mahkamah, tapi saya pergi sebut itu adalah Sebab balai itu saya polis. kata kejujuran dan penipuan tu dia dah tabiat. Bila kita nak menipu, kita akan bagi banyak alasan. Macam tu juga mereka yang menipu poligami. Begitulah Tapi juga mereka sekurang-kurangnya bagi banyak setengah alasan. orang menipu tidak bersalahan dengan sistem undang-undang agama dan juga negara. Kalau Datuk boleh buktikan saya tidak menulis ada titik kakak saya itu adalah satu kesalahan dari segi undang-undang, saya challenge untuk Datuk membuktikan. Tapi bila saya menulis bahawa poligami scam itu berlaku kerana ia menyalahi undang-undang, memasukkan tanda tangan itu Datuk adalah satu kejanahan jenayah komersial yang sangat berat hukumannya. Saya tadi daripada pusingan pertama memberitahu ia adalah satu benda yang salah. Tetapi sikap ingin menjadikan seolah mengangkat poligami itu sebagai sesuatu yang buruk dengan bahasa nada secara bagaimana kita mengemukakan, itulah sikap yang salah. Kerana ia akan meremehkan atau merendahkan hukum yang sudah ada. Datuk, kalau saya jadi Datuk, saya jadi Datuk, saya akan sangat berbangga adanya seorang, saya rasa dalam kes poligami scam ini kan Datuk, tidak ramai orang berani tampil ke depan. Tapi bila ada seseorang, sebenarnya saya membantu unit Datuk dan Jabatan Agama untuk menjelaskan bahawa perkara ini benar-benar berlaku, perkara ini harus dilihat secara serius dan perkara ini harus ditandatangani. So itu sebenarnya apa yang saya cuba lakukan, dan sekarang ini saya rasa setakat ini hanya Datuk seorang saja yang masih menentang tentang perkara ini, tetapi pihak lain termasuklah Datuk Ajib sendiri telah mengakui memang berlaku poligami scam, memang berlaku penyalahan di persegi undang-undang, memang berlaku salah di persegi agama, dan benda ini harus diperbetulkan. Atau sebenarnya mungkin sebelum mencelah di sini, mungkin atau sebenarnya Datuk Mufti tidak bersetuju dengan terma itu sahaja. Ya, saya bukan kata itu saya kata masalah. Sebab tu kita jangan emosi dalam benda-benda macam ni. Saya bukan kata, daripada awal saya kata ada orang menipu. Saya dah clear. Tapi saya kata ia tidak kaitan disebabkan hukum poligami ataupun poligami atau apa yang ada. Tabiat menipu itu. Macam juga puan tipu nama. Saya kata tabiat. Mungkin semua orang menipu akan bagi alasan dia. Untuk orang dia tak benarkan, untuk dia benarkan. Dan mungkin dia kata, oh ini tak salah dari segi undang-undang tapi moralnya salah. Macam sistem juga macam tu. Di Malaysia, di negara kita ni, kalau kita pergi berkahwin di Thailand, kemudian kita dapat di Majlis Agama Islam sana, kemudian kita mendapat pengesahan konsul, sebenarnya kita boleh balik ke sini. Bahkan kalau melalui sistem itu tidak ada lagi panggil isteri kan ataupun minta consider, sudah tidak ada lagi. Dan sebahagian negeri seperti negeri Perlis, mana mungkin merujuk pada 2004 dalam Undang-Undang Perlis 2006, dia tidak mensyaratkan langsung mesti mahkamah itu memanggil isteri. Ini semua ada berdasarkan budi bicara mahkamah. Sebab itu isu yang saya nak angkat ialah bukan isu saya menafikan berlakunya penipuan. Saya daripada awal saya kata ada pihak yang memang menipu, bukan saja menipu masa nak poligami, menipu semasa perkahwinan yang awal lagi. Tetapi isunya ialah bagaimana emosi tadi telah menyebabkan seolah-olah kita ingin mengangkat peperangan menentang poligami. Sedangkan dalam negara ini banyak zina, banyak perkara yang haram berlaku, yang mana orang telah memudah perkara yang haram. Maka sepatutnya kita mencari jalan memudahkan perkara yang halal dengan tak apalah peraturan-peraturan yang ada. Tetapi hal-hal yang seperti ini, kalau ada berapa banyak suami yang ada dua lebih daripada satu isteri. Dan saya nak menyebut, kadang-kadang ada isteri yang kedua, dia berkahwin, dia sudah sangat stabil. Dan kemudian dia tak memerlukan pembahagian harta suami yang pertama pun. Ini disebut oleh sebahagian para fuqaha sebagai misyar ataupun perkahwinan di mana isteri stabil, dia tak tuntut satu sen pun. Dia hanya perlukan bahawasanya adanya suami dia tak tuntut keadilan hari pun. Mungkin sebulan, 2 hari untuk dia pun dia memadai. So bila hal-hal yang seperti itu berlaku, maka mahkamah kadang-kadang dia tengok ada tambah dalam kes yang membabitkan ini. Kalau dokumen mahkamah ni dibaca tentang membabitkan apa yang Puan Mona sebut sebagai saudaranya,
Kalau apa berdasarkan aduan ni, kalau didedahkan memang masalah. Tentang saya tidak mau mendedahkan benda-benda ini, dokumen yang ada pada saya. Tapi itulah apabila emosi yang dibina di atas satu dua kes nak dijadikan satu peperangan menentang satu hukum Tuhan yang halal. Walaupun dia tak kata tentang poligami, tapi seolah-olah satu gerakan memburukkan, memberikan seolah perkataan poligami itu satu konotasi buruk di kalangan masyarakat. Ini sangat berbahaya. Sebab tu ini sangat berbahaya perbuatan yang seperti ini. Dan ini kita kena jaga-jaga emosi ini. Saya tahu ada orang yang poligami tak adil. Ada bukan saja poligami tak adil. Nikah yang pertama tak adil pun ada. Pukul isteri tak ni ada berlaku. Datuk, kalaulah emosi ini tidak dizahirkan, bagaimana masalah ini nak diselesaikan, Datuk? Zahirkan dengan cara Sedangkan yang pihak Datuk rasional. tidak pun, saya pihak kakak saya membuat berbagai-bagai report aduan, tidak pun satu dipanggil dan dijawab secara profesional. Datuk, bukankah penjawab awam itu memegang tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan mempunyai ikrar bukan hanya kepada raja negara tapi juga kepada rakyat? Baik. Terima kasih Puan Mona. Ada isu peribadi kakak saudara ini, kalau puan ni kalau didedahkan jadi masalah. Sebab tu mahkamah tak mau bising. Baik, kita redakan dulu perbincangan kita pada malam ini. Analisis berhad seketika. Saya ada satu soalan untuk Datuk Dr. Mufti selepas ini. Jangan ke mana-mana semua. Alhamdulillah, analisis Datuk Dr. Mufti harap masih kekal berada di talian. Ya, saya tunggu. Baik Datuk, kita tahu seperti yang Datuk katakan tadi, Perlis juga tidak mensyaratkan mesti mendapat keizinan isteri pertama dan pemakluman kepada isteri pertama, malah ia tertakluk kepada budi bicara mahkamah. Jadi saya nak mohon penjelasan Datuk Dr. Mufti sendiri, bagaimana Datuk melihat SOP ini kepada keadilan terhadap isteri pertama, Datuk? Kita, terima kasih Finas, kita janganlah anggap hakim-hakim ni, katakanlah satu dua hakim ni sebenarnya dia mewakili raja pemerintah. Hakim-hakim ni ada pertimbangan-pertimbangan dia, tidaklah seperti simplistik yang dikata ambil-ambil lepas tu kahwin. Ada report dia, ada benda yang dia kata, kadang-kadang ada yang kes lelaki tu bagi tahu tentang latar perempuan ini. Kadang-kadang ada sebahagian isteri tu, kadang-kadang dia dah tak peduli dah suami dia. Bila dia tak peduli suami dia mungkin suami dia masih berkemampuan, dia kadang-kadang dia nak lagi, sedangkan isteri dia dah tak nak dan dah rasa dah mencukupi. So mahkamah mengambil kira semua keadaan ini. Kadang-kadang bukti-bukti yang diberikan, kadang-kadang dia bagi tahu isteri yang kedua ni mungkin tak memerlukan saya bagi diri, maka saya pergi ke bertugas saja, dia mungkin ikut saya, dan benda-benda yang tak membabitkan harta, tak membabitkan apa, ini semua diambil kira. Bukan saja diambil kira, sebab kita tahu Saudah binti Zam'ah, dia telah memberikan harinya kepada Aisyah radhiyallahu anha, menyebabkan Aisyah mendapat hari yang lebih. Dan ini juga saya nak sebut satu hal, kadang-kadang orang yang kata berjuang ni kerana nak berjuang hak wanita, dia kena tahu isteri yang kedua juga itu ialah seorang wanita. Dan kita bila kita angkat hal ni, kadang-kadang kita nak bela tu family kita, tapi kita lupa tentang family orang. Kita lupa tentang wanita yang lain juga wanita. Kita angkat slogan membela wanita, padahal kita dalam masa yang sama menindas wanita yang kedua. Kerana ada wanita, ada lelaki yang memang kadang-kadang dia memang dari segi nafkah mungkin tidak mencukupi. Saya buat satu contoh. Dia ada kes kahwin dengan driver, umpamanya. Driver dia kahwin dengan driver dia. Dia kan cukup kaya. Kita pun ada di Dubai baru ni kali kes. Cukup kaya, di Saudi ada kes baru ni. Terlalu kaya dibandingkan wanita tu dengan driver dia. Tetapi dah wanita tu kata, saya tak minta apa daripada awak. Saya nak kahwin dengan awak. Bagi 2 hari pun cukup untuk saya. So, bila benda-benda tu datang ke mahkamah, hakim ambil kira berbagai-bagai soal. Apabila hakim memutuskan satu hal, maka kita terimalah perkahwinan itu sebagai sah. Kerana syarat kahwinan sah ni bukan kahwin bila dia ada cukup syarat yang syarak bagi sah lah perkahwinan dia. Yang apabila pelik, apabila hakim dah putuskan sah pun kita cabar lagi kerana masalah kritikal. Kita tak fikir selama ni lelaki ni dengan wanita ni dah berdua-duaan, dah tidur sekali, dah apa. Itu semua dia tak kira. Dia penting emosi dia. Jangan sampai dia dianggap ada orang hak nombor 2 selepas daripada dia. Saya rasa emosi seperti ini kalau dilayan, rosak undang-undang. Ya.
Baik, Tuan Haji Adib, kita tahu walaupun tanpa persetujuan isteri, suami boleh berpoligami kerana ia dibenarkan di bawah enakmen undang-undang keluarga Islam di setiap negeri di Malaysia kecuali di Perlis. Dan menerusi Seksyen 23/6 di bawah enakmen itu Saya rasa juga... Kelantan juga begitu kot. Oh, Kelantan juga begitu. Baik. Dan dalam menerusi Seksyen 23/6 itu juga di bawah enakmen itu tidak disebutkan suami perlu mendapat persetujuan isteri untuk berpoligami. Sebaliknya hanya perlu mendapatkan pandangan isteri, dan pandangan isteri itu bermaksud si isteri mengetahui suaminya hendak berpoligami dan pandangan itu perlu terlebih dahulu diperolehi sebelum mahkamah bertanyakan kepada isteri mengenai perkara tersebut. Soalan saya, bukankah segala kesukaran akan bermula daripada situasi ini? Dan berdasarkan kajian Sisters in Islam tahun lalu, lebih 70% wanita Islam bersetuju dengan poligami. Namun hanya 32% rela bermadu. Maka ini menjadikan 70% wanita tidak rela bermadu, sekaligus menyukarkan proses permohonan poligami. Jadi bagaimana dengan mendapatkan pandangan isteri ini benar-benar mampu menyelesaikan isu sindiket poligami ini, skam poligami ini? Ya, kita tahu memang perlu dapatkan, tapi bagaimana ia mampu menyelesaikan isu-isu berkaitan emosi seorang isteri ini? Okey, saya lihat di sini ada dua perkara berbeza. Satu, bagaimana tindakan berdasarkan undang-undang memohon pandangan isteri itu adakah boleh menyebabkan skam itu sendiri, betul? Ya. Dan satu lagi, bagaimana sebahagian wanita ini setuju ataupun tidak setuju. Jadi pada saya dia begini. Yang pertama, mahkamah perlu mematuhi segala tata cara dalam permohonan poligami ini sebab termaktub dalam akta. Ya. Dan pandangan daripada isteri adalah salah satu daripada ataupun daripada bukti yang mahkamah perlu dapat, di samping pandangan daripada pihak lain sekiranya diperlukan pandangan-pandangan pakar. Dan dalam konteks ini kemungkinan ada pemohon yang merasa tidak yakin bahawa permohonan dia boleh diluluskan. Sebab tu adanya pihak lain yang mengambil kesempatan ataupun berlakunya perundingan antara dia bersama dengan orang lain. Jadi tapi perkara ini sebenarnya bukanlah hanya berlaku di mahkamah syariah, kemungkinan berlaku penipuan, berlaku perkara-perkara yang tidak baik itu berlaku di mana-mana. Dan pada saya pihak lelaki tidaklah boleh menjadikan alasan peraturan itu sendiri untuk dia membuat penipuan ataupun pemalsuan. Seorang lelaki yang berkahwin dengan niat yang ikhlas, dia perlu berani untuk mendepani isteri dia dan juga perlu berani untuk membuat affidavit. Affidavit itulah sebenarnya yang akan disampaikan kepada isterinya melalui proses mahkamah, dan isterinya akan menandatangani penerimaan. Daripada situlah maknanya isteri yang pertama itu akan mengetahui bahawa niat suaminya untuk bernikah dua. Setelah mengetahui dan suaminya layak dan isteri masih lagi tidak boleh menerima, situasinya bagaimana, Tuan Haji? Yang itu akan ditentukan oleh hakim. Sebab itu nak sebut maknanya mahkamah akan menggunakan undang-undang yang ada, dan hakim yang mendengar permohonan ini akan menimbang dengan sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin, adakah permohonan daripada lelaki itu memang perlu? Yang kedua, adakah lelaki itu bersedia untuk memberikan nafkah yang sewajarnya kepada isteri pertama, ataupun yang ketiga, adakah dia mampu memberikan keadilan? Jadi mahkamah sebenarnya berdasarkan kepada keterangan yang ada akan membuatkan keputusan. Sebab itulah pada saya lelaki, kalau di wilayah Persekutuan kita ada 3 wilayah, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Kita menggunakan Akta 303 yang ada. Perlu berani untuk memohon sekiranya mereka ada keinginan. Jangan menggunakan sindiket-sindiket, jangan menggunakan orang tengah, jangan terpengaruh. Walaupun mereka tidak mampu. Walaupun mereka tidak mampu. Kerana kita mempunyai sistem mahkamah yang begitu ada. Kalau tak mampu, apa nak kahwin dua? Kalau tak mampu, kenapa nak nikah satu lagi? Ini pada pandangan saya lah. Maknanya. Tapi kita sedang bercakap tentang perasaan manusia, Tuan Haji. Mungkin Tuan Haji
Tapi Dr. Mazza jangan emosi. Untung Tuan Haji, isteri Tuan Haji kerana mempunyai suami berpendirian sebegini. Tapi kita tidak boleh menafikan mengapa Islam membenarkan perkara itu. Faham. Dan kita faham seperti yang Datuk Dr. Mufti katakan juga bahawa walaupun si suami itu tidak mempunyai keupayaan keuangan dan isteri kedua itu mempunyai keuangan yang berkali ganda, namun di situ akan melibatkan menampakkan betapa mahkamah punya peranan lah di situ. Jadi boleh tak saya katakan bahawa walaupun seorang suami itu tidak mampu dan tahu jarang sekali lah isteri pertama akan membenarkan untuk dimadukan, terus hadir ke mahkamah kerana mahkamah kita mempunyai jawi sepatutnya di bawah Tuan Haji di Wilayah Persekutuan khususnya mempunyai sistem mahkamah yang adil. Boleh kita beri jaminan di situ? Di Wilayah Persekutuan ni mahkamah adalah satu institusi yang berlainan, jawi adalah institusi yang berlainan. Maknanya kami hanya menerima setelah mahkamah memberikan kelulusan. Jadi mahkamah ni ada ketua pengarahnya sendiri ataupun ketua hakim syar'inya sendiri, dan mereka akan menilai based on bergantung kepada apa-apa dokumen dan keterangan yang dikemukakan. Sebab itulah sebagaimana yang disebut oleh Sahibul Samah Dr. Mazza tadi, pada saya maksudnya hakim sebenarnya akan buat pertimbangan berdasarkan kepada keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon ataupun disebut plaintiff ataupun defendant ataupun mungkin plaintiff sahaja tanpa kehadiran di defendant. Sebab itulah ingin saya menyarankan bahawa permohonan ke mana-mana mahkamah di Wilayah Persekutuan perlulah telus. Yang kedua, sekiranya hakim itu kenal dengan pemohon, dia perlulah tarik diri sebab itu disebut conflict of interest. Dan yang ketiga, kita sebagai orang Islam perlu mematuhi peraturan dan juga kena tahu hukumnya. Ya. Puan Mona, kita faham perjuangan Puan Mona berkenaan dengan penipuan yang berlaku di dalam sistem itu sendiri, undang-undang itu. Tapi cuma mungkin Puan Mona selaku aktivis masyarakat boleh menekankan selain betapa pentingnya seorang suami itu bertanggungjawab dengan poligami itu sendiri, namun seorang isteri juga tidak boleh terlalu mungkin beremosi dan lebih memahami tentang kebenaran agama kita sendiri untuk poligami itu, atau redha seandainya diuji dengan suami yang mahu berpoligami? Okey, Nas, isu yang kita sembang hari ini adalah pasal poligami scam. Betul. Iaitu proses berpoligami yang menyalahi undang-undang. Betul. Secara jelasnya saya nak mengatakan saya tidak menolak poligami, okey, dan saya tidak ada maksud untuk memburukkan poligami, kan. Tapi yang kita cuba ketengahkan di sini adalah poligami yang bukan hanya tidak mengikut undang-undang, tetapi dia juga menganiaya wanita. Betul. Okey. Dalam kes kakak saya tu, okey, bila suami dia berpoligami, sebaik saja berkahwin, di hari ke-8 dia telah menceraikan isterinya melalui WhatsApp pada jam 3 pagi. Kan. Jadi kalaulah sebagai seorang adik atau mana-mana wanita, jika anda tidak terasa emosinya, saya rasa itulah satu yang sangat pelik. Kan? Okey, menjawab soalan Nas, kan. Macam Dr. Mazza kata, kita jangan hanya kesian kat isteri pertama, kita pun kena kesian kat wanita lain isteri kedua. Betul. Sebenarnya undang-undang yang dibuat ini, yang sebegini cantik telah disusun dasar dan sistemnya, adalah juga untuk melindungi isteri kedua, ketiga dan juga keempat. Dia bukan hanya untuk melindungi isteri pertama. Sebab itulah bila dia mengemukakan permohonan untuk berkahwin dan dipanggil ke mahkamah, mahkamah juga memanggil bakal isteri dan wali bakal isteri. Jadi apabila si suami, apa yang dia dah cerita dekat isteri, bakal isteri ni kita tidak tahu. Tapi apabila kesemua pihak hadir di mahkamah, kan, isteri sedia ada, boleh memastikan apa saja yang suami kata itu betul. Kan, dan bakal isteri boleh mendengar. Dan boleh mendengar kata, oh, rupanya dia tak layak. Oh, rupanya macam ni. Dan bakal isteri boleh membuat keputusan akan berdasarkan tu. Sebab kan, Finas, saya sebenarnya bukan, sebab itu bila bermula daripada cerita kakak saya, kan, saya kita kemudiannya menubuhkan NGO dan satu tim bersama pihak lawyers dan beberapa NGO untuk menangani perkara ini, sebab dia sebenarnya sangat banyak berlaku dan dia telah menzalimi hampir ke semua wanita. Isteri pertama, kedua, ketiga dan juga keempat. Isteri yang
kedua juga datang. Macam baru-baru ni kalau Datuk Mazhar baca dalam FB saya menulis mengenai seorang isteri yang dia isteri kedua. Kan, yang dia bercerita dia adalah weekdays isteri, tak pernah mendapat hak weekends kan. So akhirnya apabila dia mula bersuara, dia telah diceraikan talak 3. Kerana dia telah mengganggu suaminya yang telah menikah 2, 3 dan 4. Dia tak tahu. Jadi benda-benda ini dia menganiaya. Dan sebenarnya kita bila kita menentang poligami scam ini bukan kerana emosi, tapi sudah sampai masanya apabila mahkamah ataupun pihak agama, jabatan agama menerima permohonan untuk berpoligami, selepas mereka meluluskan dan setelah berlakunya poligami, sebaiknya ada susulan untuk mengetahui bagaimanakah keadaan poligami dalam keluarga tersebut. Teraniayakah anak-anak? Adakah nafkah yang telah ditetapkan diberi? Kan? Dalam banyak kes Finas, mahkamah dah tetapkan harta sepencarian dan juga nafkah. Namun tidak diikuti. Pun tidak diikuti. Apatah lagi jika dia berlaku secara poligami scam. Dia sangat menganiaya wanita, bukan hanya isteri pertama, bukan hanya kakak saya. Finas, saya buat satu talian online, okey, dan saya sekarang mempunyai lebih daripada 200 cases pengadu yang telah hadir dan memberitahu suami mereka telah pun berkahwin secara poligami scam, sama ada memasukkan dokumen di Malaysia ataupun sindiket di luar negara, dan hampir 60% berakhir dengan perceraian. Jadi poligami scam ini tidak membela nasib wanita. Dan ia wajar dipandang berat Dia wajar dipandang berat terutamanya oleh Dr. Mazhar. Baik, kesimpulan berkenaan perbincangan kita selepas ini. Alhamdulillah analisis, dan mungkin Puan Mona sedikit kata-kata akhir. Okey, saya ingin mengatakan bahawa saya harap semua orang faham yang poligami itu bukan wajib. Okey, poligami itu juga bukan dituntut. Ia cuma harus bersyarat, iaitu dia mesti mampu adil. Kan? Jadi bila kita mendengarkan poligami scam ini, kita bukan berniat untuk memburuk-burukkan sesiapa, untuk memburukkan poligami. Kita cuma mahu meminta sudah sampai masanya semua pihak yang berkaitan dengan bahagian syar'i di Malaysia ini mengambil langkah-langkah untuk memastikan poligami ini benar-benar dilakukan secara adil, mengikut undang-undang dan memberikan manfaat kepada seluruh isi keluarga. Jangan poligami ini hanyalah untuk melampiaskan nafsu lelaki sahaja. Kerana lelaki yang beristeri telah pun mempunyai isteri untuk bercucuk tanam. Okey, dan Islam mengatakan kalaulah untuk kita tundukkan nafsu kita, berpuasalah, tundukkan pandangan mata kita, jagalah kemaluan kita. Kan? Jadi kita tidak mahu hanya kerana adanya kebanyakannya kan Fina, ya isteri-isteri marah ni kerana poligami itu dimulakan dengan curang. Kan? Dan curang itu sebenarnya adalah haram di segi agama. Mengganggu isteri ataupun suami orang itu adalah haram. Meruntuhkan rumah tangga itu adalah haram. Jadi kita tidak boleh membenarkan yang haram itu bermula untuk menghalalkan yang selepas itu. Jadi mulakan poligami itu dengan cara yang betul, lakukan dengan cara dan betul, dan kita berharap bila semua pihak memandang benda secara serius, poligami yang indah dalam Islam ini boleh memberi manfaat kepada semua isteri-isteri, suami dan juga ahli keluarga. Itu yang kita mahu. Terima kasih Puan Mona. Dan seterusnya, Tuan Haji Adib, mungkin apakah pendekatan terbaik agensi agama dalam bukan sahaja memastikan keadilan buat isteri, tapi juga untuk seisi keluarga, pada masa sama perlu memudahkan urusan pernikahan agar sindiket poligami ini tidak lagi ada ruang dan peluangnya? Okey, bagi agensi agama termasuklah Jawi dan juga agensi-agensi yang berkaitan dengan permohonan untuk berkahwin ini perlulah melihat dan kembali kepada pelaksanaan undang-undang dan mematuhi peraturan serta bertindak sebagai seorang yang adil. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, saya juga ingin berpesanlah kepada semua yang terlibat dalam institusi ini perlulah melaksanakan amanah yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita hendaklah bekerja dengan mematuhi segala peraturan dan juga mematuhi segala undang-undang yang ada. Dan saya ingin berpesan kepada bakal suami yang ingin berpoligami ini, janganlah maknanya kita terjebak kepada skema poligami. Kita hendaklah memohon mengikut saluran dan juga undang-undang yang betul. Dan perlulah seorang lelaki ingin berkahwin dua ini mempunyai kepimpinan dan kredibiliti dalam menyatakan permohonan itu, dan agar apabila dia menyatakan dan
memohon dengan yang melalui saluran yang betul akan menjadikan rumah tangga itu bahagia. Baik. Kalau dia tidak melalui saluran yang betul, pastinya akan menyusahkan ramai orang. Baik, terima kasih Tuan Haji Adib, dan seterusnya Datuk Dr. Mufti, silakan. Ya. Saya nak nasihatkan NGO ni yang kadang-kadang kononnya nak membela hak wanita. Tapi saya kadang-kadang melihat kita kena percaya ini poligami hukum Tuhan. Apabila wanita ada approach pada lelaki, kita tak boleh nak katakan itu haram dan curang kalau dia approach dengan cara yang betul. Kerana itu termasuk berapa banyak wanita yang menawarkan diri berkahwin dengan Nabi. Ini pun kadang-kadang keluarkan hukum, kena hati-hati. Kedua, kadang-kadang NGO ni ataupun aktivis masyarakat yang nak membela, menentang isu poligami ni, kadang-kadang mereka itu menghasut isteri pertama supaya membenci suami. Dan ini berlaku, mereka bukan mengukuhkan rumah tangga, mereka menyebabkan bahawasanya keruntuhan rumah tangga. Dan saya lihat kadang-kadang runtuhnya rumah tangga itu kadang-kadang juga kerana halangan pada poligami, kerana dia ada niat nak kahwin yang kedua. Apabila dia tidak dapat kahwin kedua, dia ceraikan yang pertama. Kita tak boleh jadi cerai pakai WhatsApp dan seumpamanya ni bukan kerana kes poligami. Ini kes kahwin seorang pun ramai cerai pakai WhatsApp, yang pukul isteri kahwin seorang pun ramai, yang tak bagi nafkah pada isteri, yang pergi main judi, ambil dadah, bodong ketum, ini satu isteri pun ramai. Sebab itu apabila mereka yang beremosi membahaskan masalah ini, mereka telah memburukkan wajah hukum Tuhan, dan akhirnya mereka menjadikan seolah-olah kempen untuk menentang apa yang Allah halalkan dengan kononnya untuk menentang scam, tapi indirectly mereka menghasut ataupun mereka memburukkan hukum syarak yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Baik, terima kasih kepada Datuk Dr. Mufti kita kerana bersama-sama dengan analisis pada malam ini memberi pencerahan tentang topik yang dibincangkan pada malam ini. Terima kasih kepada ketiga-tiga panel. Dan meneliti isu ini, saya sebenarnya tertarik juga dengan kupasan yang pernah dinyatakan oleh YB Menteri Agama kita, iaitu Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Apabila hukum poligami itu sendiri boleh menjadi mubah, sunat dan haram, maka tidak menjadi kesalahan bagi isteri untuk mempertikai keputusan suami untuk berpoligami dengan melarangnya atas sebab keperluan. Ini kerana seorang wanita apabila mengetahui suaminya ingin memadukannya, perlu memastikan hak-hak dirinya seperti nafkah yang telah ditentukan mengikut uruf dan persetujuan bersama tidak dilanggar atau ditindas apabila berlakunya poligami. Dalam erti kata lain, seorang isteri ada hak menyuara pendapat yang berbeza dalam sesi syura bersama suami untuk berkahwin lain. Hak kebebasan berpendapat dalam sistem syura ini dinaskan dalam Al-Quran. Cuma selaku wanita, janganlah kita berlebihan atas dorongan kebencian dan kejengkelan terhadap syariat Islam ini. Kita tidak mahu poligami ini dimangsakan dan dipersalahkan akibat dorongan hawa nafsu pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, baik suami, baik pihak mahkamah maupun isteri. Buat agensi agama, selagi mana boleh memudahkan tanpa menindas isteri, permudahkanlah. Dengan itu, sekian analisis pada malam ini. Saya Finas Tinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.